perjalanan. Dia bukan pusingan. Kalau pusing dia pergi balik yang awal. Tak, ni perjalanan. Daripada hidup tadi, dia bercakap, dia berbuat, malaikat catat, kemudian sakaratul maut datang. Lepas tu apa jadi tuan-tuan? Itulah masuk dalam kubur tadi, lama dalam kubur itu, satu hari nanti nufikha ni ditiup lah. As-sur tu apa tuan-tuan? Jangan sebut sangka kala lah. Sebut yakin sentiasa. Ditiuplah trompet. Okey, itu serunai agung, serunai dahsyat. Wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Allah kata apa? Itulah hari, dzalika itulah yaumu tu hari, al-wa'id tu apa dia? Yang diugut, diancam, diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran ni. Daripada dulu lagi diberi amaran. Kiamat. Tuan-tuan. Ditiup sangkakala. Yang pertama akan hancur dan yang kedua akan bangun semula. Baik, bangun semula tu bagaimana tuan-tuan? Ayat berikutnya menyambut. Wajaat kullu nafsin, dan pastilah datang nanti ke mahsyar. Itu maksudnya ja'at, pasti datang ke mahsyar nanti. Kullu nafsin, setiap orang. Dia datang sendiri ke dia diiringi tuan-tuan? Ma'a ni maksudnya sederap dia. Dengan dia tu, maksudnya dia diheret. Itu terjemahan yang paling mudah faham. Dengan dia itu diheret. Oleh siapa? Sa'ikun wa syahidun. Sa'ik tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, driver taksi, driver bus tu namanya sa'ik. Sa'ik taksi, sa'ik otobus. Sa'ikun tu driver. So every people will be drive by malaikat. Go to mahsyar. Because what? Because everybody yang hidup kat dunia ni lalai sejak umur 14 tahunnya, amal solehnya tak cukup, dia tak akan bergerak sendiri ke mahsyar. Dia tak akan bergerak sendiri ke mahsyar. Kerana bangun-bangun daripada kubur tu pun dia dah lafazkan, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina, dalam Yasin. Bangun-bangun daripada kubur tu, dia berkata, Allah, siapa pula pandai-pandai bangunkan kami balik ni? Sebab amal solehnya tak ada, tak cukup. Dia takut. Jadi ditugaskan satu malaikat untuk mengheretnya ke mahsyar. Ini suasana dia, tuan-tuan. Kemudian ada satu lagi malaikat. Itu ada wa dan. Tadi raqibun atidun tu ada wa, bukan raqibun wa atidun. Raqibun atidun. Bahasa Arab sifat mausuf nama dia. Ini sa'ikun wa dan. Maksudnya dua malaikat tu. Malaikat yang mengheret dia dan juga malaikat yang akan menjadi saksi terhadap segala yang dibuat di dunia ini. Iaitu malaikat yang mencatat tadi. Dua malaikat ini heret dia. Bagaimana cara dia heret, tuan-tuan? Rasulullah SAW jelaskan, digelungkan dia ini dengan gelung api. Macam pemetung air ni. Tapi api. Api. Lalu api ini digerakkan ke mahsyar. Jadi dia di tengah kena gerak, tak kena gerak? Ini bukannya rantai tarik tu, tak? Digelungkan api dan api ini digerakkan ke mahsyar. Maka dia pun kena geraklah ke mahsyar. Dan bersama itu juga malaikat yang pegang rekod amalannya. Ini perjalanan seterusnya. Dan bila sampai di mahsyar, apa berlaku, tuan-tuan? Berlakulah ayat yang berikutnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kata Allah Ta'ala kepada orang yang hidup lalai kat dunia ni, lalainya lama, ingatnya hanya sekejap, taubat pun main-main, istighfar lepas solat 3 kali itu pun main-main.
sambil korek-korek kuku, astagfirullahalazim, astagfirullah. Tidak bersungguh. Orang yang lalai ni Allah akan kata kat dia ni, ni lalai ni, dia kata, itulah dulu kamu lalai, tak ingat pertemuan engkau dengan aku ini. Itu maksud laqad kunta. Kunta tu fi'il madi, dulu. Dulu kat dunia, engkau, ta tu engkau lah. Fi tu berada dalam keadaan ghaflah. Ni kalau orang Kedah pun dibahasa ghaflah juga. Lalai. Ghafilin, lalai. Berdoa pun lalai. Min kan kita dah sebut. Tahu tak apa yang didoa tu? Tak tahu. Dalam ibadah pun lalai. Gitu. Tak cerita soalan Allahu Akbar macam-macam dah ingat, lalai juga. Jadi Allah kata dulu masa kau hidup kat dunia kau tak ingat ni, tak yakin nak jumpa aku sekarang ni. Gitu. Min hadza. Hadza tu maksudnya jumpa Allah masa itulah. Manusia tak ingat. Sebab tu dia sapu rasuah. Sebab tu dia salah guna kuasa. Sebab itu sepatutnya membela orang susah, tapi diguna orang susah untuk dijadi kaya. Macam-macam perangai manusia. Bila depan kita, kami bela kamu, jadi macam nak muntah dengarnya. Sebab kita tahu dia bukan bela orang pun, dia yang nak kaya. Perangainya macam tu. Sebab apa? Sebab dia lalai. Sebab apa isteri menengking suami? Sebab dia lalai, dia tak ingat dia akan menghadap Allah Ta'ala. Sebab apa suami tak tunaikan kewajipan membimbing, mendidik isteri dan anak-anak? Sebab suami lalai, tak ingat dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah akan kira satu-satu, nanti Allah akan tanya. Isteri kamu peluk, tapi kamu ajar tak bacaan Qurannya. Isteri kamu peluk, tetapi kamu ajar tak fardu ain, cara-cara solatnya. Sebab lalai, sebab tu kita tak buat. Can understand or not? Kalau kita yakin memang ingat, insya-Allah kita merangkak berusaha untuk melaksanakan yang wajib tadi. Betul tak? Walaupun merangkak tu kita usaha, kita tetap usaha. Tu. Anak-anak bukan hanya kita panggil WhatsApp, balik semua, kita ada jamuan ujung bulan ni. Bukan itu saja, kita akan WhatsApp juga. Balik semua, kita ada nak menghayati Quran ujung bulan ni. Itu akan kita buat sebagai ayah. Sebab kita yakin nanti kita dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang anak ini. Sebab kita yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Apa bunyi hujung surah Kahfi, tuan-tuan? Hujung sekali, ayat last sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Apa makna ayat tu? Man, fa tu maka lah Man, orang, yarju yang yakin, liqa'a bertemu, rabbihi Tuhannya. Ni tadi. Bila dah ada depan Allah Ta'ala, baru nak ingat dia bertemu. Masa kat dunia dia lalai. Tapi tuan-tuan, orang yang kat dunia ni yakin akan bertemu Tuhannya, apa dia buat? Falyamal amalan salihah. Dia akan buat amal soleh. Amal soleh dia banyak, ada yang wajib, ada yang sunat. Itu yang kita cerita yang lepas ni Yang sunat pergi umrah kali ke-7, dia pergi. Menuntut fardu ain tentang tata cara solat, dia tak datang. Amal soleh dia ada tingkatan. Kalau sapu buat yang sunat, yang wajib tak buat, nanti tenganga depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib buat dulu. Buat yang wajib dulu. Itu cerita tuan-tuan. Siapa yang yakin bertemu Allah, dia buat amal soleh. Benda-benda lara, benda-benda haram ni dia tak akan terlibat. Tapi siapa yang ghaflah, siapa yang lalai, kiri yang banyak mencatat. Ghaflah tadi. Sebab itu bila sampai saja insan tadi depan manusia, Allah dah pulang paku buah keras. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Dulu wahai manusia si fulan, kat dunia engkau lalai, tak ingat nak bertemu aku ini. Sebab itu amal soleh kamu tak cukup. Gitu. Fakashafna anka ghita'aka. Kasyaf tu maksudnya singkap.
Ya, masuk kat dunia, mata dan mata hatinya tertutup, tak ingat jumpa Allah Ta'ala, tapi bila dah ada depan Allah Ta'ala, tutup tu dah hilang dah. Ya, itu berlaku waktu dalam surah As-Sajdah tu tuan-tuan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti wahai Muhammad, engkau dapat tengok orang yang banyak dosa ini tertunduk-tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka. Ini tadi, bila dah ada depan Allah Ta'ala. Ya, seraya berkata, wahai Allah, mataku dah nampak neraka, telingaku dah dengar jeritan orang dalam neraka yang sudah diseksa oleh Allah Ta'ala. Maka tolong kembalikan aku balik ke dunia untuk buat amal soleh, kerana inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang ada depan engkau, kami yakin akan menghadap engkau. Masa tu baru yakin. Kat dunia, lalai. Tu cerita dia tuan-tuan. Fabasarukal yauma hadid. Penutup ayat itu. Basar itu mata tuan-tuan. Fabasarukal yauma, hari di depan Allah Ta'ala, dia dah nampak neraka. Sebab neraka itu terletak sebelum syurga. Sebab merentangi neraka itu sirat. Maka apa jadi mata dia tuan-tuan? Amal solehnya tak cukup. Depan dia dah neraka. Jadi dia yakin akan pergi ke mana? Ke syurga ke neraka? Neraka. Apa jadi mata dia bila dah nampak neraka tempat dia nak masuk tu? Hadidun. Terbeliaklah matanya. Dia terjemah situ tajam kan dia, tapi tak susah nak faham. Terjemahlah terbeliak. Maka terbeliaklah matanya tuan-tuan. Penutup tuan-tuan. Tengah-tengah terbeliak mata itu datang malaikat saksi tadi yang pegang rekod amalan tu. Qala qarinuhu hadza ma ladayya atidun. Berkatalah qarin. Tuan-tuan tahu qarin tak? Orang Melayu qarin ni hantu raya. Yang tak yang nak buang pun susah kan? Qarin ni tuan-tuan malaikat yang tak pernah pisah dengan kita tadi. Itu namanya qarin. Dia iringi kita. Malaikat tu tadi berkatalah tengah-tengah mata terbeliak nampak neraka tadi, hadza ma ladayya atidun. Hei si fulan, ini dengan aku ini kitab catatan amalan kamu. Maka sila baca. Iqra kitabaka. Sila baca. Ini tuan-tuan ingatan Al-Quran. Jadi kalau umur kita 14 dulu dibimbing dengan ayat-ayat macam ni, insya-Allah kita ingat, kita tak lalai. Tapi saya yakin jarang-jarang dibimbing. Jadi masjid ni sebab tu saya cadang Haji Sufian supaya ayat-ayat ni kerap masjid ni kena buat ulang kaji. Tak payahlah tafsir panjang-panjang, satu ayat 6 bulan baru habis. Itu ahli tafsir tuan-tuan, itu profesor punya kerja. Profesor Dr. Zulkifli, itu kerja dia tu tuan-tuan dapat pengajaran daripada ayat, kesimpulan daripada semua yang panjang-panjang tu, apa yang kena kita faham, itu saja. Jadi Allah awasi tak tutur kata perbuatan kita tuan-tuan? Awasi. Melalui apa? Malaikat. Berapa malaikat? 2. Duduknya di mana? Kanan dan kiri. Yang kanan apa namanya? Raqib Atid. Dah tukar dah. Tadi Raqib. Yang di kiri apa namanya? Baik. Satu perkataan pun dicatat. Tambah perbuatan. Semua dicatat. Mati bila? Sakaratul maut bila? Jadi kan dah dapat faham kan? Jadi insya-Allah kita usaha tuan-tuan. So jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Al-Quran.